Imam Ali Abu Bakar As-Sakrani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarabillah. La ilaha illallah. Babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. A'adha bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bimadinatir rasul. Bila khandakin wala sur. Min kulli qadarin maqdur. Wa hadarin mahdur. Wa min jami'is syurur. Tadarrasna billah. Tadarrasna billah. Tadarrasna billah. Min aduwina wa aduwillah. Min saki arshillah ila qa'i ardillah. Bimi'ati alfi alfi alf. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. 'azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi alfi alf. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. San'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi alfi alf. La hawla wa la quwwata illa billah al
والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فارتد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحر يجدع ولا في جبل يدلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, menjadikan kita mampu melakukan segala apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada maghrib ini kita menunaikan salat maghrib secara berjamaah dan Allah kekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama, muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Sebelum saya meneruskan, minta izin ada live sikit. Jangan lupa like, follow dan subscribe, share insya-Allah. Moga Allah permudahkan segala urusan di cakap live. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah bertemu kembali kita minggu lepas. Tak ada. Jadi kami semua insya-Allah berjumpa kembali. Muka surat berapa? Kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Muka surat yang ke 5. Berapa baris? 4 baris daripada bawah. Muka surat 5. Bukan, muka surat 5 ni kitab ni siapa tak ada. Boleh tengok dapat kuning. Kalau tak ada boleh cari insya-Allah. Ni kitab Matan Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Dan kita sudah berada di surat kelima, 4 baris daripada bawah. Cerita apa? Oh, cerita kitab. Bukan cerita dah. Sikit je. Kan dah baca buku dah baca buku. Dah habis. Tak faham lagi. Oh, kena ajar juga. Kena ajar juga. Ingat tu dah baca buku cukup tak cukup lagi. Okey, sambung. Berkata muallif
yakni Syekh Ahmad Al-Fatani. Kedua, apa kedua? Sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib dipelajari, yang wajib diketahui. Maksudnya, kalau tak tahu, berdosa. Kedua, kidap. Apa dia? Kidap. Artinya sedia. Sedia apa? Sedia ada. Kalau kita ada pen kertas, tambah sedia ada. Kadang kita suruh sedia tu apa faham? Dia faham sedia tu macam nak exam bersedia. Kan? Ini sedia ada. Apa maksud sedia ada? Dan dikehendaki dengan dia sedia yang zati. Dikehendakkan dalam kitab ini sedia, iaitu sedia yang zati. Sedia apa yang zati? Dengan maksud, dengan maknanya ketiadaan permulaan bagi wujud Allah. Ketiadaan permulaan bagi wujud. Wujud siapa? Allah. Senang faham bila orang tanya kita, Allah wujud sejak bila? Jawab. Sejak jawab. Sejak tiada permulaan. Ini tak ada jawapan. Bila orang tanya bila Allah wujud? Sejak tiada permulaan. Bila? Tiada mula lah. Maka tak faham lagi. Dia biasa kena ulang banyak kali baru masuk. Dia kadang 2 kali ulang. Macam tak dapat masuk. Tiada mula. Tak faham lah Ustaz tiada mula maksudnya apa. Tiada mula maknanya tidak dimulakan dari tiada kepada ada. Macam kita makhluk, kita sebelum ini tiada, sekarang ada. Bila kita ada? Bila kita ada? Waktu mak ayah kita ada projek, senang faham, susah senang faham. Waktulah kita ada. Lalu terbentuklah kita daripada gabungan sperma dan ovum. Betul tak? Ke lain? Ada yang lain sikit? Tak ada? Betul tak? Tu dia. Tu cara jawab. Kena firm. Dia tak ada ragu-ragu ni. Benda ni benda yang penting. Benda yang melibatkan akidah. Kita kena faham makhluk ada tarikh mula. Allah tiada tarikh mula. Pegang. Maksud Allah tiada tarikh mula, sebelum masa dijadikan Allah sudah ada. Bahkan Allah yang menjadikan masa. Orang bila tak faham tak masa, dia akan pening pada sifat ta'alluq. Itu yang pening perbahasan di antara bawah ni. Tahu tak cerita? Debat. Tak tahu sudahlah, tak payah lah. Tak tahu tak payah cerita. Tahu tak tahu tak payah lah. Benda tak isu. Nak ada isu. Ada debat yang antara Salman dengan bin Faiz tu. Benda tu sebab satu je, dia tak faham tentang sifat 20. Lalu nak bahas tu je cerita dia. Jadi pening. Jadi kaedah sifat 20 dia kena lalu daripada awal. Dia kena faham secara keseluruhan, bermula dengan wujud, baru boleh bahas yang terdekat ta'alluq. Kalau wujud kita baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat sama basar, itu tak faham. Dia mesti lalu ulama dah susun cantik dengan kaedahnya, dimulakan dengan wujud. Bukan saja-saja nak tahu. Ulama dah kaji dah. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu waris Nabi. Mereka Allah jadikan ilmu. Kita dalam artinya kita tak ada apa.
Walaupun kita ada PhD sekalipun, tak cakap orang lain lah. Saya sendiri tak kata diri, tak kata orang lain, kata diri sendiri. Tak ada apa kita. Dan ulama ni dia dahsyat ilmu ni, boleh faham. Jadi susunan nak faham kat belakang, sebab masalah perdebatan itu dibahas dekat belakang-belakang tu, iaitu sama dan besar. Lalu disebut satu perkataan, siapa yang kata Allah Ta'ala itu baru Allah Ta'ala mendengar dan melihat sekarang. Dia kata gitu. Ni orang masalahnya. Dia kata jika Allah melihat dan mendengar sekarang, siapa yang kata macam tu, kata Asy'ariyah kufur. Dia kata. Asy'ariyah kata tak macam tu? Tak. Asy'ariyah tak pernah kata sesiapa yang berkata Allah mendengar dan melihat sekarang kufur. Kata Asy'ariyah tak cakap macam tu. Tapi tiba-tiba dikeluarkan kenyataan, dia kata Asy'ariyah cakap macam tu. Diambil daripada Ar-Razi. Dia pun tak faham amrul i'tibar itu macam mana. Saya tak nak bahas panjang malam ni. Pagi tadi dah bahas. Pagi tadi dah ada kuliah subuh tadi. Panjang bahas. Nantilah cerita bakal. Tapi malam ni kena pada awal. Nak ulas kok? Dia tak nak ulas papa putih ni. Dia peninggal. Dia kena papa putih ada, baru dia ulas. Tapi jangan risau, akan datangkan ambil papa putih masa nak ambil. Boleh. Jadi papa putih kita ada nanti saya cerita. Boleh? Boleh? Boleh tak boleh? Okey. Ke papa putih hilang? Tak apa nanti. Tak sempat. Itu lebih kurang dalam 20 minit ya, 25 minit. Tak sempat tak. Boleh? Tak nak tunggu sebulan ni. Tengok tu nak cakap juga. Ana benda tu fardu kifayah. Nak tahu juga. Fardu kifayah boleh. Yang dalam live ni boleh saya cerita. Takut tak bagi ke apa ke. Saya cerita sikit, bukan cerita tentang nak salahkan siapa, bentuk siapa, tak. Cerita dia ni nak bagi faham tentang sifat 20. Boleh? Nak bagi faham sifat 20. Bila kita cerita sifat 20, dia ada kaedah. Dia bukan baca. Saya dulu pun pernah masa muda-muda dulu, tak ada guru. Kita baca je. Cari buku dekat pustakaan UTM tu. Kita semangat nak belajar agama. Kita pergi cari kitab sifat 20. Tapi boleh baca yang bumi kan. Baca-baca pening. Balik hidup. Pening sebab tak belajar berguru. Lepas tu bila belajar sifat 20 ni, memang kena berguru dah. Faham cerita dia? Dia tak boleh main baca sendiri. Ni kaedah orang sekarang. Ada orang kata sarjana, dia kata dengan teks sahaja boleh faham. Betul. Tapi kaedah teks tu pun kadang-kadang penting kalau kita tak faham nak pasang sesuatu. Boleh saya cerita sikit lah. Alam-alam dah cakap. Saya tulis. Ada orang kata jadi tak banyak isu. Dia ada satu isu dia tu. Yang ni dia kata, dia nak kata apa? Siapa pegang dengan Asy'ariyah salah. Sebab Asy'ariyah melampau. Dia kata nak kata gitu. Sebab apa dia kata gitu? Sebab dia baca teks daripada Ar-Razi. Ni kalau tengok, nanti tengok tak dekat dia macam Ustaz tengok habis kan? Siapa tengok habis? Kita tidur dulu. Tidur dulu sebelum api hilang di alam lain. 5 jam. Bukan sikit-sikit, 5 jam. Saya boleh tengok sikit-sikit. Cuma kita dah dapat isu utama. Dia bukan isu utama. Isu utama nak kata gini, sesiapa ni ada orang kata, ada
Sesiapa yang berkata, berektikad sama berkata atau berektikad, okay, Allah melihat dan mendengar sekarang. Dia kata apa? Di orang itu kufur. Dia disandarkan ini pada Asy'ariyah. Disandarkan itu. Jadi untuk itulah debat itu dibuat untuk menjelaskan kefahaman bahawa ahli sunnah wal jamaah tidak berpegang seperti ini. Ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah tidak berpegang dengan perkataan ini. Ini adalah satu fitnah. Kita cakap benda ini bukan main, ini fitnah yang besar kepada ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Lalu bila ditanya, siapakah orang yang mengatakan, ada tak kenyataan daripada mana-mana kitab yang mengatakan benda ini? Tak ada. Tak jawab. Cuma dijawab implikasi. Implikasi itu diambil dari mana? Dia ambil dari teks Ar-Razi. Imam Ar-Razi, dia kata, Imam Ar-Razi menyebutkan tentang amrul ittiba. I'tibar. Dia nak kata apa? Amrul i'tibar ini iaitu orang berkata, bukan ahli sunnah kata ni, orang yang tak faham dia kata, amrul i'tibar di sini bermaksud, dia kata tidak berlaku. Dia kata amrul i'tibar ini maknanya tidak berlaku. Nak sebutkan itu, tak berlaku. Tak berlaku dan tidak berlaku. Allah mendengar dan melihat sekarang. Dia kata, ahli sunnah kata tak berlaku Allah mendengar. Jadi dia kait dengan perkataan di atas. Boleh faham tak? Sebab dia kata, Ar-Razi kata Allah tidak mendengar dan melihat sekarang. Dia kata daripada amrul i'tibar yang dipahami daripada teks Ar-Razi. Faham isu ni sekarang? Isu ni kat sini, isu ni saya tolong khulasah, rumuskan. Dia bahas panjang, tapi nak bagi faham orang biasa, orang awam. Dia faham dan dia pusing kat sini cerita dia. Yang intizai dan semua juga. Apa tu cerita kemudian? Ini cerita di segala kefahaman tentang amrul i'tibar yang silap daripada orang tu. Sebenarnya ni saya cerita sikit. Ni fardu kifayah. Saya cerita sikit dari faham. Amrul i'tibar apa maksud sebenarnya? Apa maksud amrul i'tibar sebenarnya? Tak tahu Yaitu berlaku sungguh. Apa yang ada sungguh berlaku sungguh dan berlaku pada zihir, tetapi tiada pada kharij. Allah tiba-tiba pula kata zihir kharij bagi penting kita. Tiba-tiba pula datang apa pula zihir kharij bagi, apa cerita? Tapi sebenarnya kalau kita lalu sifat berbodoh, kita akan lalu perkataan. Nanti kita akan belajar. Itu cerita dia. Cuma kita tak pergi belajar lagi bab ni. Kita balik sikit. Senang je. Zihirnya dia fikiran atau pada akal, pada dalam ni je, pada bahas dalam kepala saja, tidak pada apa yang ada pada luar. Kharaja keluar daripada perkara luar.
Kita nak ambil bab lain susah. Kita ambil bab fikir. Contoh hadas. Mengangkat hadas. Mengangkat hadas kecil dengan buat apa? Ambil wudu ke? Angkat hadas kecil dengan mengambil wudu. Saya nak tanya, hadas tu macam mana? Cuba gambarkan pada saya hadas. Boleh? Sebab hadas ni tak dapat nak tunjuk. Kalau tangan, tunjuk ni tangan. Ambil wudu, dari tahu. Ambil wudu, ambil air, sapu dekat wudu. Itu ambil wudu. Saya bukan cerita ambil wudu, saya cerita hadas. Tunjukkan saya hadas kat mana? Kat tangan. Kat tangan ambil wudu. Boleh? Tak boleh. Itu namanya amrun i'tibari. Dia ada pada akal tapi tidak pada benda luar. Kenapa? Berlaku. Dan dikaitkan kat sini nanti kita akan belajar. Jangan risau. Kita akan belajar bab ta'alluq. Dikait kat sini, dikait tentang ta'alluq dan jizi qadim. Dikait kat sini ta'alluq dan jizi qadim. Oh, ini ayat penting sekali. Macam mana dikait kat situ? Sebab dia kata sifat mendengar, melihat Allah ta'alluq dan jizi qadim. Memang betul. Dan kita Asy'ariyah tentu betul. Tapi kita faham tanjizil qadim ini bagaimana. Kita Asy'ariyah kita faham tanjizil qadim. Tak apa, dan sikit tak boleh. Saya sebut ni. Tak faham tak apa, dia tak faham. Tanjizil qadim adalah suatu pelaksanaan Allah Ta'ala melihat dan mendengar sejak azali lagi. Tanjizi maknanya pelaksanaan. Qadim sejak azali, iaitu sejak qadim, sejak masa belum dijadikan kita bincang ni. Sekarang sejak dia boleh. Tapi nak masuk ke sini, ini bahasnya pada sifat mendengar dan melihat Allah. Dia kata yang ni maksudnya maksudnya Allah melihat mendengar sejak dari mula. Tapi sekarang, ni cerita sekarang dia kata. Sekarang ni Allah melihat dengar. Kita jawab ya. Kalau kata kita ya, kita salah. Itu dia kata gitu. Sebab dia kata Asy'ariyah bukan siapa yang berkata beriktikad Allah Ta'ala melihat dengar sekarang kufur. Sedangkan kita tak fikir macam ni. Dia tak faham kat situ. Boleh faham tak cerita saya ni? Boleh faham kan? Apa cerita dia? Dah apa cerita dia? Tak tahu ni. Sebab itu saya akan belajar dulu. Slow-slow, satu persatu. Pening ni sebab kita tak lalu lagi. Kita baru kita nanti masuk al-samak dan basar. Kita akan jelas jadi. Kita akan lalu satu-satu ni. Bila kan sama basar? Tak lalu. Nak tahu lagi insyaAllah. Tak tahu. Tak berat sesuatu. Nak tahu lagi. Doa adalah doa umur kita panjang insyaAllah. Ya. Pelaksanaan sejak azali. Betul tak? Sama. Qadim sejak dari mula boleh, sejak azali boleh, sejak masa belum dijadi pun boleh. Benda sama. Sebab itu dalam buku saya ada sebutkan azali dan qadim itu hanya pada zat Allah, hanya dipasang pada Allah, tidak dipasang pada makhluk. Cerita dia sekarang ni, dia kata satu, dia kata itu qadim. Dan kata sekarang ni makhluk, dia kata sekarang ni ada tarikh mula. Dia sebut situ tarikh mula. Bila kata sekarang ada tarikh mula, itu dia tak faham. Dia kata tak, kalau gitu betul tak kalau kita kata Allah Ta'ala dan sifat ini tarikh mula mana bertentangan. Dia tak faham perkara yang ditakluki oleh sifat sama dan basar ini
3 perkara. Di patut kat situ dalam buku saya tulis 3 perkara, iaitu harus akal, wajib akal, mustahil akal. Pada wajib akal, mustahil akal ni itu pada zat Allah Ta'ala. Itu yang kita nak qadim tu, iaitu pada harus akal Allah sudah melihat dan mendengar segala apa yang makhluk lakukan. Bercakap ke apa tak ada salah, lakukan itu sejak azali lagi. Kena tu kalau sekarang, dan sekarang tu memang Allah yang jadikan. Yang tu pasang dekat mana? Ini pasang dia dekat sekarang tu. Kalau sekarang tu fokus pada satu, mendengar siapa, mendengar siapa. Ni sekarang ni dengar siapa? Dengar makhluk. Kalau makhluk ni siapa dia? Hadis baru. Benda baru ni kita nak sebutnya kena perkataan sekarang hadis baru ni termasuk dalam tanjizil qadim. Walaupun dia mulia sekalipun, tapi tetap termasuk dalam tanjizil qadim. Sebab kena ni itu kepada berarti wajib akal dan mustahil akal. Jika lepas kita tebak masa. Kalau tebak ni tahu. Dia kena pergi kat situ. Jadi kalau katalah sekarang kena itu pada harus akal. Makhluk memang hadis. Tapi kenapa kata tadi itu kan peringkat. Sebenarnya tak isu. Saja diisukan. Kalau orang belajar dia kata mana isu? Tak ada isu pun. Sebab kita tak pernah kata pun mana siapa yang kata Allah lihat dengar sekarang kufur. Dia kata dalam teks Ar-Razi yang dipahami, kalau katalah guru saya tanya, andai katalah kalau kata dimaksudkan Ar-Razi itu, jangan tengok pada teks tu, cuba tengok teks Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah yang lain, ulama yang lain. Sebab memang ada sebahagian daripada ulama, sebahagian besar ulama Asy'ariyah wal Maturidiyah tidak menerima pemikiran Ar-Razi. Ada. Dan kita tak ambil yang tu, kita tak ambil Ar-Razi punya pemikiran, kita ambil pada ijma' Asy'ariyah wal Maturidiyah pada kitab yang lain. Itu silap sikit lah, saya kata silap sikit pada tim Faiz tu. Sebab dia layan. Patut dia tak layan, dia kata teks Ar-Razi, kena jawab macam ni. Kami tak menerima teks Ar-Razi, tapi kami menerima perkataan imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang lain pada kitab yang lain. Jadi awal dah boleh blok dah, settle awal dah, cuma silap tu dah. Dia layan Nabi kalah. Sebab itu kalau kita debat, ilmu debat di satu je, jangan masuk dalam game lawan. Kita kena create games ni. Ni ilmu debat kan. Kalau belajar debat faham ni. Kalau kita tak berdaya, kita guna lawan punya hujah, maka kita kalah. Itu je silap dah sikit. Faham tak? Jawapan dia simple je, tak payah layan. Sebenarnya jawapan dia adalah tak payah layan. Sebenarnya Ar-Razi